الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وبطاعته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Izzah yang menjadikan manusia daripada lelaki dan perempuan, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhan yang menjadikan kita dan mensyariatkan agama kepada kita dan utuskan semulia-mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, maka Islam kita iaitu agama yang utama sekali yang memberikan harga kepada orang yang perempuan. Orang perempuan di dalam agama kita menepati ibu bagi kita, menepati saudara bagi kita, menepati anak bagi kita, menepati isteri bagi kita. Maka seseorang perempuan di dalam agama Islam kita, dia adalah kunci hidup bagi seseorang lelaki. Seorang lelaki itu tak akan jadi sempurnanya, dan tidak juga dia nak pergi ke depan, melainkan pasti kena ada orang perempuan yang ada di tepinya. Dengan sebab itu Islam kita memberikan harga kepada orang perempuan. Semenjak datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ini alam, sebelum daripada itu orang perempuan tidak ada harga di atas muka bumi ini. Terutama masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan mari kepada ini alam, orang perempuan itu tidak ada harga di kacamata dunia. Tidak ada harga di kacamata masyarakat. Tidak ada harga di kacamata cara dudukkan hidupan harian. Tetapi dengan sebab Islam kita mari, bukan hendak menjatuhkan pangkat seseorang perempuan, bahkan dia nak angkatkan darjat orang perempuan itu jadi atas lagi. Kena dengan makanah dia, pangkat dia, harga dia. Ini kita sepatut kena faham sebagai kita orang lelaki yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana masyarakat yang kita duduk hari ini, sebaliknya apabila kita tengok berita ataupun kita tengok dengar suasana yang berlaku di dalam masyarakat kita, banyak orang perempuan itu dilekehkan, tidak dihargaikan. Bahkan diri dia sendiri pun tak tahu kata harga macam mana diri dia. Memberikan harga diri dia tadi itu murah, lebih baik, lebih murah daripada pakaian, lebih murah daripada selipar dan kasut yang seseorang itu pakai. Itu bukan tujuan yang seseorang Islam yang beragama Islam, orang perempuan yang beragama Islam nak mikir lagu tu tak boleh. Kerana masa yang kita duduk ni dinamakan masa aulamah, masa dunia tidak ada sempadan, masa yang tidak ada garisan. Akan tetapi manusia tidak boleh nak hidup sama sekali kalaulah dia tak kenal tujuan hidup di atas muka bumi ini. Timurnya al-abna' asy-syawari',
Abna' syawari' mana anak yang tidak mempunyai ibu bapa yang bercara benar-benar dalam masyarakat kita, yang jadi mas'uliyah, yang jadi bebanan di atas masyarakat pula, daripada imam kita, khatib kita, atuk kita, daripada nayuk abata, nayuk abaca dan nayuk mana-mana pun kena ada perkara-perkara tersebut. Dengan sebab apa? Dengan sebab puncanya manusia tak tahu tujuan yang nak pakainya hidup. Sedangkan manusia tak ada pian nak lagu tu keadaan. Tetapi dengan sebab syahwat, hawa nafsu yang ada di dalam diri seseorang membawakan diri kepada kehinaan umpama tu. Kerana dunia ni, kita hidup di atas muka dunia ni tak lain tak bukan kita kena bawa diri. Apabila diri kita serah kepada diri kita nak bawakan kepada perkara yang hina tadi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya diri manusia tadi itu nak heret, nak mengajak diri kepada kejahatan. Kejahatan itu bukan sekadar kepada diri sahaja, bahkan dia tak ada, dia itu mengatasi, dia membawakan kemudaratan itu kepada umat masyarakat dan diri-diri yang lain. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala tegas di dalam Al-Quranul Karim kata, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati, menghampiri jalan-jalan nak bawakan kepada az-zina yang penuh di atas muka bumi ini, yang penuh di dalam masyarakat, yang manusia itu tak boleh nak lari daripadanya. Tetapi diri yang tahu tujuan, diri yang kenalnya Allah, dirinya tahunya hakikat dunia, boleh sekatkan diri daripadanya. Ni terkadang kita tak tahu tujuan. Dengan sebab itulah harga kita jadi murah, masyarakat kita hadok toktam, jadi bawah sokmo-sokmo. Dengan sebab kita itu tak tahu cara kita nak pakai hidup. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia suruh kita sebagai orang lelaki, kita sebagai orang lelaki pun kena tahu juga tujuan kita ataupun kerja bebanan kita, makna nanti bagi kita. Ni terkadang kita sebagai orang lelaki tetapi tak masuk di dalam ayat Tuhan kata, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal makna orang lelaki yang boleh nak bawanya teraju bagi orang-orang perempuan. Dengan sebab itulah jadi timurnya masyarakat haru-hara dalam keluarga, timurnya haru-hara di dalam masyarakat, dan timurnya haru-hara di dalam hidup pada dunia. Dengan sebab tak lain tak bukan panggil manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Tuhan kata zahirnya benda tak molek tadi, benda yang tak sesuai nak berlaku, benda manusia sendiri pun tak mau, dengan sebab panggil manusia yang usaha. Sekarang lah ni boleh kita tengok banyak perkara. Dengan sebab itu kita sebagai orang lelaki tadi itu kena ada sifat qawamun. Sifat lagu mana? Sifat yang ada amanah. Bukan pandai cari isteri sahaja tetapi tak pandai nak bela, tak pandai nak nafkah. Ataupun ada anak lepas pada tu tak pandai nak bela, tak pandai nafkah. Ini adalah kena jawab dapat Tuhan. Jawab dapat Tuhan dalam arti lagu mana? Kena bakar di dalam api neraka. Itu maksud yang Allah Subhanahu wa taala ada uraian. Dan hidup mereka pun tak akan dapat senang. Sebab tak ada siapa nak tengoknya anak cucu duduk dalam keadaan lagu tu. Mereka yang senantiasa nak, manusia ni nak kepada mana? Nak kepada anak cucu ataupun orang yang duk bawah Tuhan tu wisjuk anak mata. Dengan sebab itu senantiasa kita tu duk cari perkara-perkara lagu tu, tetapi kita kena usaha. Dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam satu hadis yang sabit daripada baginda masa Hajjatul Wada'. Haji Nabi buat sekali ya, kita akan menemui haji tahun ni,
Maka dalam haji itu ada khutbah haji, khutbah masa haji. Hari 9 daripada hari Arafah di Masjid Namirah tadi itu, yang kita wukuf di pada Arafah, yang ada khutbah situ. Maka Nabi SAW khutbah katakan, istausu bin nisa'i khaira. Hei umat aku, jaga-jaga wi molek dengan orang perempuan tadi, kerana mung tu ambil dengan amanah. Fa innahunna awanun indakum. Sesungguhnya orang perempuan yang ada bawah orang tahan kamu itu seumpama sahaya, seumpama cala isuk yang tidak ada milik gapa-gapa di tangan mereka. Bahkan kita kena wihak kepada mereka. Sama ada nafkah biasa ataupun nafkah batin, kita kena wi kepada dia. Barulah jadi bahagia hidup pada dunia dan bahagia hidup pada keluarga. Dengan sebab itu Rasulullah kata lagi, katanya, innama akhadtumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kita ambil orang perempuan masuk duduk dalam rumah kita, dalam keluarga kita, hidup dengan cara keluarga, kita ambil dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah amanah Allah yang kita beban di atas diri kita sendiri. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kita menghalalkan farak-farak mereka orang perempuan itu dengan kita akad an-nikah dengan cara sahihnya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi kata, faqilu ayyuhan nas qauli. Ingat molek wahai manusia akan perkataan aku ini. Dengan sebab itu orang perempuan di dalam agama kita ada makanah yang tinggi, ada pangkat yang tinggi, sehingga ada dalam surah Quran kita Suratun Nisa, iaitu surah sakut paut dengan perempuan. Tidak ada walaupun satu surah pun Suratul Rijal, tak ada. Nak ayat kata Islam kita tak ada nak menghinakan, menyusahkan ataupun nak orang perempuan itu dapat kemudaratan, sebagai yang digambarkan oleh kebanyakan daripada manusia yang tidak beriman. Kita sebagai orang yang beriman kena tahu akan ini hakikat. Barulah kita nak duduk di atas muka bumi ataupun dalam negeri demokrasi kita ni, negeri siar kita ni, dengan cara yang baik. Kalau tidak, nescaya kita tak boleh hak gapo-gapo. Siti orang Islam tak boleh gapo. Dengan sebab itu kita kena faham masalah ini. Dengan sebab itu Nabi SAW telah sabda dalam hadis sahih, hadis hasan daripada riwayat Imam Tirmizi, Abi Hurairah riwayat katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaikum. Nabi katakan, sempurna orang yang beriman, nisbah iman dia iaitu orang yang berakhlak baik. Akhlak hari ni pun hacul lebuh. Akhlak hari ni pun budi pekerti pun tidak ada. Perkara ni boleh kita tahu dan kecak dan rasa di dalam hidup kita. Khiyarukum, Nabi kata hak molek sekali di kalangan kamu, iaitu orang wak baik dengan isteri, wak baik dengan ibu, wak baik dengan anak perempuan. Cara tarbiyah jadi molek. Dengan sebab itu Nabi SAW senantiasa ada pesan kepada kita. Maka salah satu daripada rupa yang Islam itu nak memuliakan orang perempuan, tak lain tak bukan ia sebukuhnya diri orang perempuan. Tak sewidik buka ikut dek. Utamanya pakai hijab, pakainya tudung, supaya tak menyakiti dan tidak pandai murah terhadap kacamata. Kerana benda bukuh tadi itu nescaya harga dia mahal. Gapo-gapo pun dalam urusan dunia ni kena bukuh belaka kalau perkara itu mahal. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah firman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang orang sekarang ni tak nampak, kata kita ni nak pakai hijab, pakai kain kelubung ni marah setengah-setengah daripada orang yang tak beriman. Dia kata kita ni orang Islam nyanyi orang perempuan. Ini adalah adat istiadat orang Arab, bukan orang Islam, bukan manusia paktai kita di sini. Itu bukan. Hijab, kain kelubung adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala firman kata,
Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Ayat daripada suratul Ahzab ayat 59. Tuhan kata, "Hei Nabi, katalah kepada isteri kamu dan kepada anak-anak kamu dan kepada orang Islam yang beriman di kalangan orang perempuan, yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Suruh pakai ya tudung, pakai kain kelubung, suruh pakai tutup aurat. Zalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Hak tu sekurang-kurang nak rakyat kata syiar lambang sebagai kita ni sebagai orang Islam, ini orang Islam pakai lagu ni. Dan supaya tak dipandai harga murah, wahai perempuan. Ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang nak memuliakan kita. Inilah perkara yang kita sebagai umat Islam kena berasa sedar. Kena pakat tolong menolong di atas albirri wat taqwa supaya kita itu boleh duduk di dalam dunia dan terutama dalam negara demokrasi kita sian ini dengan cara molek. Karena kita tidak jadi musuh kepada siapa-siapa, tak jadi musuh dengan mana-mana agama. Bahkan kita boleh duduk dengan mereka dengan cara silmi, dengan cara santipat. Akan tetapi tiap-tiap agama yang ada ajaran dia, tak boleh kita nak melampaui ajaran-ajaran agama yang lain. Sama ada kita ataupun mereka, itulah patut kita sebagai orang Islam kena faham. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك موحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.